pertama, emas bernilai untuk selama-lamanya. Forever and ever emas ada nilai. Tuan-tuan, nilai emas terpelihara, nilai emas tinggi forever. Saya nak share dengan tuan-tuan 3 kisah benar emas sebagai penyelamat. Menarik kan cerita ni? So, dengan kata lain, sesiapa yang ada emas, dia boleh menjadi penyelamat anda, dia boleh menjadi talian hayat terbaik untuk anda. Kisah yang pertama, tahun 1970-an, di mana berlaku perang di Vietnam War. So, bila berlaku perang di Vietnam tahun 1970-an, maka ramailah orang-orang Vietnam yang masuk ke dalam bot dan berlayar ke seluruh dunia untuk menyelamatkan diri. Ada yang sampai ke Malaysia, ada yang sampai ke Singapura, ada yang sampai pergi US pun ada. Tuan-tuan, ketika perang Vietnam ini, mereka bawa lari emas. Apa saja duit saving yang mereka ada di Vietnam tu, mereka tukar jadi emas dan mereka bawa lari emas. Namanya Kim Tan. Antara kisah yang sangat popular dan emas yang menjadi legend. This gold, Kim Tan ini, dia macam gold leaf, dia nipis saja. Ini adalah antara emas yang menjadi history. So, emas yang ada sejarah. So, perang Vietnam menyebabkan pelarian Vietnam lari, bawa emas, mereka jahit dalam baju, mereka lari. Dan emas ini digunakan untuk memulakan kehidupan di tempat baru. Sebab apa? Kemana saja mereka pergi, emas ini boleh ditukar menjadi duit, emas ini boleh jadi a very good medium of exchange, tukar barang, tukar duit dengan negara yang mereka pergi, dan mereka menggunakan duit tersebut untuk memulakan kehidupan baru. Tuan-tuan, this is a true story. Sewaktu saya bagi ceramah di Terengganu, ada orang Terengganu yang berumur 40-50 tahun. Mereka cakap, ya Cik Syukur, kami ingat cerita ni. Di Terengganu, kerajaan Terengganu ada kerajaan Malaysia ada allocate satu pulau di Terengganu untuk pelarian Vietnam duduk kat situ. Dia tak pergi naik ke atas. So memang this is a real story. Satu, kisah pertama, 1970-an. Kisah kedua, ini lagi best. Krisis mata wang negara India tahun 90-an. Tuan-tuan, tahun 90-an India ada krisis currency exchange. Di mana reserve duit, reserve negara India, reserve-nya menurun dengan sangat mendadak. Sehingga kan duit negara dia dah tak ada. Kemudian due to mismanagement, due to over value of the currency, due to import lebih banyak daripada ekspor, dia menyebabkan India punya reserve negara dia kurang. Jadi apa yang mereka buat? Mula-mulanya mereka pinjam duit. Negara kita boleh pinjam duit, kita boleh menerbitkan bond, kita boleh pinjam dekat central bank negara lain, kita boleh pinjam dekat IMF, International Monetary Fund. Tetapi mereka pun tengok juga negara punya portfolio. Okay. Ada ketikanya bila kewangan negara terlampau teruk, IMF pun surrender, bank negara lain pun surrender, nak pinjam dekat pasaran modal pun orang tak nak bagi. Ini yang berlaku kepada India tahun 90-an. Okay. Jadi apa yang berlaku? Bank negara India telah mencagarkan 47 tan emas kepada Bank of England, hantar pergi England. Ni, Bank of India bawa physical gold, naik van, pergi airport, masuk ke terbang, hantar pergi England. Lepas tu Bank of England bagi pinjaman duit. Jadi dengan kata lain, emas tersebut menjadi collateral untuk pinjaman. Bayangkan sebuah negara orang tak nak bagi pinjam, terpaksa menggunakan emas
sebagai cagaran untuk menyelamatkan negara. So, emas ni benda yang besar tuan-tuan. Ni penyelamat negara. It's not only penyelamat individu. So, tuan-tuan tengok betapa pentingnya emas sebagai aset individu dan sebagai aset negara. Bukan sebagai pelaburan saja tau. So, it's not about investment. It's about wealth. Harta. Jadi tuan-tuan boleh baca cerita ni dekat internet. It's all over the internet. Krisis batu wang India tahun 90-an. Okay. Di mana cerita ni memang is one of the cerita yang wow lah. Sebab dia cerita macam mana negara mismanage, duit tak ada, meeting tu, pinjam sana, pinjam sini. Last sekali tak ada idea dah. Kita hantar gold sebagai collateral. Kita pinjam. Okay, sekarang ni India dah tebus balik lah dia punya gold ni . So, best tak? Saya nak tengok komen tuan-tuan lepas dengar cerita ni. Okay, Sharifah Azman. Cik Syukur, kenapa emas naik hari ni? Emas naik hari ni disebabkan oleh ucapan daripada Federal Reserve Chairman Powell, Jeremy Powell. So dia ada bagi tahu kata dia ada cerita tentang uncertainties. Dalam ucapan Presiden Fed Chairman, dia banyak menggunakan perkataan uncertainties. Contohnya inflasi di luar kawalan, inflasi out of control, tetapi job employment is still not maximized yet. So dengan kata lain, this is uncertainty. Sepatutnya kalau labor market is good, inflation out of control, then mereka akan kontrol inflasi. Okay. Sekarang inflasi out of control, tetapi job market tidak maximize, jadi dia ada mismatch kat sini, so it's create uncertainties. They don't orang kata apa, mereka tak buat action plan untuk mengawal inflasi, so it create uncertainties. Uncertainties will make gold go up. Okay, nak beritahu tuan-tuan, berlaku situasi tidak menentu, orang tak tahu apa nak buat, paling senang sekali gold akan go up. Tapi kalau uncertainties, kalau certainties, maksudnya dia orang cakap, okay, kita dah certain inflasi banyak, kita akan buat langkah-langkah ini untuk mengawal inflasi. Kalau ada action plan macam tu, gold akan jatuh. Okay, so certainties make gold go down, uncertainties will make gold go up. Okay, so dah tanya waktu Facebook Live, saya jawab lah. Alright, apa lagi? So, orang cakap best, emas sebagai penyelamat diri dan negara, yes. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah COVID-19 tahun 2020, 2021, 2 tahun dah. Tuan-tuan, bila berlaku COVID-19 punya insiden, ramai orang jatuh susah. Peniaga jatuh susah, bisnes kena tutup. Ada orang yang tidak ada pendapatan. Jadi peniaga-peniaga yang overhead tinggi, kena bayar sewa, kena bayar pekerja, tetapi income tak masuk, takkan nak buat bank loan. Bank nak bagi lah. You job tak ada, income tak ada, nak apply loan dekat bank pun tak nak bagi. Berisiko.